Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar hadis yang 123, bracket nombor 45, iaitu dalam hadis beriman dengan takdir. Hadis ke nombor 45. Ada dua hadis lagi tentang kisah takdir ni, tentang hadis-hadis takdir. Adakah tabi'i boleh berubah? Adakah sifat tabi'i manusia tadi, tabiat manusia, tabi'i itu maksudnya tabiat manusia ni boleh berubah atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natazakaru ma yakunu iz qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum bi jabalin zala an makanihi fasaddiquhu wa idza sami'tum bi rajulin taghayyara an khuluqihi fala tusaddiquhu ولا تصدقوا به وإنه يسير إلى ما جبل عليه رواه أحمد. Radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika kami bersama Rasulullah SAW bermuzakarah tentang perkara yang akan berlaku, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar bahawa sebuah bukit telah berpindah daripada tempat asalnya, maka benarkan. Jika kamu dengar bukit itu boleh berpindah, benarkan. Maknanya boleh kamu tasdikkan. Dan jika kamu mendengar seorang lelaki itu berubah sikapnya, maka jangan kamu benarkannya, kerana ia akan kembali kepada tabiat asalnya. Kerana dia akan kembali kepada tabiat asalnya. Jadi di sini ialah kita boleh tak perubahan sikap, perubahan tabi'i manusia itu? Di sini kalau tengok secara zahir, Nabi menafikan perubahan sikap dan tabi'i manusia itu. So, apa penjelasan yang dikupas oleh ulama di dalam perkara ini? Khair, bermuzakarah. Semasa kami bersama dengan Nabi bercakaplah, bermuzakarah ini berbincang, iaitu perkara yang akan berlaku, ditulis kesemuanya atau tidak. Adakah perkara yang akan menimpa kita nanti sudah tulis? Tidak. Benda ini telah kita jelaskan dahulu. Kan, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, bahawa bagi insan itu ada 3 zaman yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Tetapi bagi Allah semuanya hanya satu zaman, iaitu sedang berlaku. Pertanyaan di sini pada sudut insan. Yang akan berlaku ni bagi insan lah. Begitu. Bagi Allah semua perkara tu hadir, yang sedang dan hadir. Okey. Satu riwayat mengenai perubahan ini. Satu riwayat ialah di dalam Mirqat, di dalam kitab Mirqatul Mafatih, pernah berlaku satu bukit di Maghribi. Satu bukit di Maghribi, kata pengarang, terangkat daripada tempat asalnya. Di situ bukit itu berpindah pula. Jika kita lihat
sekitaran. Jadi terangkat. Maknanya Nabi kata kalau sesuatu benda tu berubah, boleh kamu benarkan. Dan jika jika tabi'i dan tabiat manusia berubah, jangan kamu benarkan. Di sini perbincangan kita pada pagi ini. Kan? Iaitu jika kita, tapi apa yang kita lihat dari sudut persekitarannya, ramai orang telah mengubah sikap mereka. Maknanya sikap mereka tu, sikap manusia tu telah berubah daripada pemarah begitu dan sebagainya. Maksudnya ada perubahan. Sedangkan secara zahir kita lihat pada hadis, maka Nabi kata jangan benarkan apabila tabiat seseorang itu telah berubah. Jadi kita tengok sekeliling, Masya Allah, ada perubahan banyak berlaku kepada manusia. Macam mana pula dengan perkara tersebut? Okey. Maka mereka yang bersama, ada mereka yang bersama usaha dakwah, telah meninggalkan sifat marah mereka, sifat kedekut mereka dulu. Masya Allah, nak sedekah, nak bagi sedekah pun tengok kiri kanan, selupkan duit, masukkan tangan dalam saku, keluar 50 tak jadi, masuk balik. Jadi maknanya sedekah pun liat. Tapi Masya Allah, setelah didatangi, Masya Allah, setelah perubahan berubah, itu saja boleh bagi berjuta-juta, boleh bagi berjuta-juta. Maksudnya sikap manusia tadi ada perubahan dia. Masya Allah, tak kedekut lagi dah, tak kedekut lagi dah. Dan sikap buruk dan sikap buruk kepada sifat yang baik, sikap yang buruk kepada sifat yang baik. Maksud hadis ini, apa yang dimaksudkan tidak boleh berubah tadi? Maksud hadis ini, sikap dan sifat tetap kekal, cuma cara penggunaannya berubah. Sifat seorang tadi macam tu juga, sebab anugerah Allah Ta'ala, sifat-sifat yang diberikan. Dan sikap dan sifat tadi, dia tetap kekal, cuma penggunaannya berubah. Penggunaannya berubah. Contohnya, dulu seorang pemarah, seorang yang pemarah dulunya kemarahannya ditujukan kepada isterinya. Mungkin gulai tak sedap, mungkin gulai tak masin pun marah. Tapi setelah ada perubahan, ada pengislahan tadi, maka Masya Allah, dah boleh bersabar dah, tak marah dah pada perkara-perkara yang kecil. Tetapi sekarang marahnya ditujukan kepada orang. Cuma marah dia tadi, dia gunakan di tempat yang lain. Digunakan tempat yang lain. Kata Imam Syafi'i, kalau satu orang tu dia tak pernah marah, dia seperti kaldai, kena marah dah. Maksudnya marah dia tadi dah berubah tempat dah. Dulu dia marah pada perkara yang tak sepatutnya marah, tapi sekarang dia dah marah pada perkara-perkara yang sepatutnya dia boleh marah. Okey, Sayyidina Umar satu ketika dahulu sikapnya jalal. Jalal mana ni? Dia ganas, jalal, berani, tapi menentang Islam. Tapi setelah masuk Islam, sikap dia dah berubah dah. Sikap dia dah berubah, tabiat tadi. Jadi tabiat tu di situ, tapi sikap dia berubah dah. Iaitu dia menentang orang-orang yang musuh-musuh Islam. Dulu dia menentang Islam, sekarang dia menentang balik musuh-musuh Islam, sehingga mahu membunuh Nabi. Tetapi setelah masuk Islam, maka jalannya masih ada, tapi digunakan untuk membantu Islam. Bila boleh berlaku perubahan ini? Perubahan ni pada ni bila boleh berlaku? Perubahan itu di dalam penggunaan dia. Perubahan tersebut di dalam penggunaannya. Apabila adanya islah, cara islah yang telah kita jelaskan semalam, kenapa kita perlu islah? Untuk menjadi seorang yang soleh. Kenapa kita islah? Untuk jadi muslah kah? Nak jadi musleh kah? Tidak. Kenapa kita islah? Supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Kita islah bukan nak jadi musleh, nak betulkan orang, tidak. Benda ni semalam kita telah bincang. Tetapi apabila adanya islah, cara penggunaan berubah, tetapi sifat itu masih kekal seperti asal.
perubahan penggunaan dia saja berubah, atau dengan cara melakukan penentangan. Atau kedua tu, cara yang kedua ialah kita melawan mujahadatun nafs, kita lawan nafsu kita, dan melawan sifat buruk ini panggil mujahadatun nafs, sehingga nafsu ammarah, nafsu tetap ada. Nafsu ada, kita dah bahagikan dahulu nafsu kepada 3 perkara, iaitu nafsu ammarah, nafsu sifat dia sifat dia engkar, lawamah, kadang wali, kadang kuali, dengan sifat lawamah tadi. Tetapi setelah kita berusaha, nafsu tu tetap ada, tapi setelah kita berusaha kepada nafsu kita, maka dia dah jadi mutmainnah. Lawan kekal nafsu, maka kekal nafsu itu tetapi sifatnya telah berubah. Apabila mujahadah diteruskan, nafsu akan berubah menjadi mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan perkara ini juga telah saya jelaskan. Okey, ada 2 perkara di sini. Perkara dengan menentang bersungguh-sungguh, maka perubahan akan berlaku, iaitu pengislahan akan berlaku. Kedua, rohnya berubah. Situasi roh dia telah berubah. Roh dia telah berubah. Adat-adat mazmumah telah berubah, ataupun berubah itu menuju kepada qada muallaq yang boleh diubah dengan doa dan sebagainya. Tetapi yang mubram tidak boleh diubah. Tidak berubah tetapi pengurangannya berlaku. Berubah tu tak, mungkin ada pengurangannya. Oleh sebab itu, kejayaan seorang insan ialah perubahan kepada sikap dan sifatnya. Sebab tabiat tu dia tak boleh diubah. Tapi perubahan yang kita nak ialah pada sikap dan sifat. Sikap dan sifat. Perubahan tu pada tabiat itu masih kekal, jalalnya Sayyidina Umar, tapi oleh kerana sikap dan sifatnya tak berubah. Jadi yang ada satu modul yang orang kata tu EXQ, Emotional Spiritual Quotient. Kita ada Intelligent IQ, kita ada IQ, Intelligent Quotient, IQ, dan kita ada EQ, Emotional, dan kita ada SQ, iaitu spiritual quotient. Spiritual. Jadi emotional ni lah kita panggil dia sikap tadi. Macam mana emotional kita, macam mana kita sikap kita untuk menangani benda itu. Selalu tersasul menangani benda tersebut. Sikap dengan sikap tadi kita boleh menangani benda tersebut. Dan kedua ialah sifat tadi. Sifat tu daripada sifat tadi. Sifat tu satu hati dan satu perasaan kita. Satu hati kita tadi spiritual kita mesti berubah. Dan perubahan spiritual tadi berlaku kepada sikap yang baik, maka hati kita yang baik. Sebab tu kita kena sikap kita, iaitu kita kena takhallaqu bi akhlaqillah lah. Kita memperakhlakkan diri kita dengan sifat-sifat yang Allah kehendaki. Tapi pada Allah kita panggil dia sifat, tapi pada insan kita panggil dia akhlak. Maka luaran kita, maka kita buat macam mana lahiran kita ialah zahir kita ialah kita mengambil sifat-sifat yang baik tadi. Kita berakhlak dengan sifat yang Allah kehendaki, dan kita perlu membetul hati kita. Jadi perubahan ni boleh berlaku kepada sikap dan sifat. Ada 3 jenis diri manusia. Kepandaian, IQ. IQ ni kepandaian. IQ. Jadi itu nak mudahkan dia saja. IQ, kepandaian. Masa tu tengah top tu EXQ. Sekarang dah tu dia tak jadi
Sebab dia atas nama yang baru, penjenamaan baru tadi tu, dia akan top lah. Tapi kalau hadis Quran ni, dia kekal, dia evergreen, benda yang evergreen. So kadang-kadang satu benda tu kita kena letak biar dia jadi evergreen. So nak jadikan dia evergreen, so kita kembali kepada sunnah lah. Kita balik kepada sunnah. Benda tu akan jadi evergreen. Benda sentiasa segar. Bukan lama dulu lah proses ni sekarang dah tak ada dah. Sebab manusia bila dia pakai konsep tu hilang lah. Konsep tu hilang. Tapi kita kena ambil cara sunnah dan pendekatan kepada aqrab ila sunnah, pendekatan kepada sunnah. InsyaAllah benda ini sentiasa akan berlaku dan dia sentiasa evergreen. Evergreen sentiasa. Okey, kepandaian, sikap dan hati tadi, sikap kita tadi dengan sikap baik dan hati nurani yang bersih, maka ini adalah 80% perubahan kepada tabiat tadi. Dia akan mengambil 80%. Jadi sifat dan sikap. Sikap, sifat tadi. Tabiat masih kekal, tetapi tabiat masih kekal, perubahan. Aqrab ila sunnah. Kita tak panggil aini sunnah. Mana exactly sunnah. Kita mengambil pendekatan kepada sunnah. Dan sebenarnya itu adalah sunnah lah. Cuma cara penyebutan dia panggil ila sunnah, iaitu menepati dan menuju kepada sunnah. Maknanya perbuatan kita yang kita mengambilnya kepada aqrab ila, mana cara yang terdekat dengan sunnah. Itulah sunnah sebenarnya. Tapi dari segi perbahasan, sebab dia ada dua. Ini sunnah, aqrab ila sunnah. Exactly sunnah. Ini sunnah. Jadi ulama membahaskan dalam perkara ni, kita mencari aqrab ila sunnah, benda yang mendekati kepada sunnah. Begitu. Jadi perubahan tu berlaku. Dia tak semestinya pandai. Dan kalau orang Mak Saleh, dia suka buat kajian. Dia kata dia buat kajian, satu orang dia telah buat kajian pada muridnya. Dia panggil 20 orang muridnya dalam satu kelas, dan guru tu kata saya akan bagi kamu setiap seorang sebiji apple. Jadi sekarang saya keluar daripada bilik darjah ni, kelas ni, saya dah keluar dalam masa 15 minit. Saya nak kamu semua pegang buah apple, jangan makan sampai saya masuk balik dalam kelas. Okey, guru tu pun keluarlah. Budak-budak kecil, guru tak ada. Sebab tu saya selalu katakan, kalau dalam kelas, kalau tak ada guru, kita kena letak seorang guru supaya kelas tu tak jadi gaya Hindu. Maksudnya orang Hindu bising. Budak-budak kan, dia bising, dia lain daripada orang tua. Calon dia lain daripada orang dewasa. Jadi di situ perubahannya ialah selepas bila guru keluar saja, ada pelajar dah makan dah. Kanak-kanak tadi dah makan dah buah apple yang dibekalkan pada dia. Maknanya perintah supaya tangguh sampai guru tadi masuk. Jadi dia dah makan dah. Ada tu dah tunggu 10 minit, guru tak ada dah, dia pun makan. Ada tu yang dah tunggu 15 minit dah. Kenapa guru ni tak masuk? Dia janjikan 15 minit. Dia janji 15 minit. Maka dia pun makan lepas 15 minit. Minit ke-17, guru dia masuk. Hanya beberapa orang sahaja yang tidak makan buah. Dia dapat tahan keinginan dia. Dia dapat tahan sikap dia tadi. Sikap dia cuba nak tahan diri dia. Maka setelah 30 tahun, dikumpulkan mereka ni balik. Orang yang berjaya di sini mengikut kejayaan dia takrif lah. Orang yang berjaya ialah siapa? Orang yang berjaya tu siapa? Ialah orang yang mana tak makan buah tersebut. Kita pukul 6.45, 6.30 awal sikit. Jadi orang yang berjaya tadi ialah orang yang tak makan buah dengan pekerjaan yang besar lah. Pekerjaan yang besar yang dia tak, dia sikap dia tadi. Jadi sekarang kita nak lihat perintah tu datang daripada siapa. Kita mau lihat perintah itu datang daripada siapa dan macam mana sikap kita
terhadap perintah tadi. Sikap kita terhadap perintah tadi. Jadi muda dia, Masya Allah, dia advance nampaknya. Jadi sikap kita terperubahan. Macam mana sikap kita terhadap perintah tadi? So, benda ni yang kita melalui. Dan selalu saya cerita tentang Ayas rahmatullah alaih. Ayas rahmatullah alaih kan, dengan Ayas ini menteri besar kepada Raja Mahmud. Dulu asalnya beliau adalah seorang hamba, tapi Masya Allah perubahan berlaku kerana kecerdikannya. Raja Mahmud telah menjadikan dia tentang memilih dalam satu banyak kisah-kisah. Ini kisah baru pula, iaitu Raja memberitahu kenapa dia sayang kepada Ayas. Dia sayang kepada Ayas. Maka Raja telah panggil pengawal dia, bawa buah limau. Buah limau yang masam semua, dan panggil menteri-menterinya. Maka disuruh setiap menteri tadi makan dan mengecapi buah limau tersebut. Bila makan, muka dia termewek-mewek dah, masam lah, macam-macam keadaan, masam lah depan raja. Jadi semua dah jalan. Bukan Ilyas, Ustaz. Bukan cerita Ilyas. Ayaz alih Zai. Ayaz atau Iyaz. Bukan cerita Ilyas. Cerita Ayaz. Ain ya alif Zai. Ayaz. Calon. Jadi cerita Ayaz ni ialah cerita Ayaz ni, maka raja tadi bagi makan pada menteri-menteri lain. Mereka muka dia akan jadi masam. Sebab masamnya buah tu kan, kalau kita makan muka kita, memek muka kita berubah dah. Memek muka kita berubah dah. Jadi bila sampai giliran Ayas makan buah limau tersebut. Dan raja tahu buah limau tu masam. Maka Ayas pun makan. Dia bukan Ayas, dia Zai kan. Zai. Ain ya alif Zai. Ain alif Zai. Ayaz. Gitu. Bukan Ayas. Bukan dengan sin. Ya, Ayaz. Jalan. Jadi bila dia makan buah tadi, dia senyum tau. Dia buat nikmat tau. Nampak manis buah tu. Macam mana kita makan buah sedap kan? Masya Allah, kita kata Masya Allah sedap. Tadi memek muka masam. Ni Ayas makan. Bila sampai giliran Ayas makan ni dengan penuh nikmat. Raja Mahmud pun tengok. Raja Mahmud kata, betul ke buah tu masam? Buah tu manis. Sebab dia bagi tadi buah yang masam. Betul tak buah tu manis? Maka raja pun panggil dia. Dia Ain ya alif. Ain bukan Ain ya Zai. Ain ya alif Zai. Ayaz. Ain ya alif Zai. Ayaz. Chalo. Okey. Jadi dia pun makan buah tadi. Raja dia makan depan raja buah tadi. Bila makan depan raja buah tadi dia nampakkan muka dia tu manis. Nikmat. Jadi raja hairanlah. Raja kata, betul tak? Aku silap sebiji ni manis kot. Yang lain tu masam. Sebiji tu manis kot. Yang lain tu masam. Maka raja pun makan. Bila raja makan, Masya Allah, raja kata masamnya. Masamnya. Maka raja pun tanya, Ayas, kenapa aku lihat kamu makan buah tu? Lihat buah tu sedap dan manis, sedang hakikatnya buah tu masam. Maka Allahu Akbar, ajib. Ayas kata, tuanku, saya tidak lihat manisnya buah itu. Saya tidak lihat masamnya buah itu. Saya lihat
siapa datangnya buah itu? Buah itu datang dari dengan Tuanku yang telah hulurkan pada saya. Saya lihat dari mana datangnya. Bukan saya lihat manis ke ia atau masam ke ia. Oh, Raja kata, ajib engkau. Dia kata, begitulah saya lihat. Saya lihat dari mana datangnya perkara tersebut. Jadi, perintah-perintah Allah. Sahabat dia melihat itu perintah Allah. Sebab itu mereka merasai manis walaupun pahit bagaikan hampadu. Tapi mereka masa manis. Kesusahan bagi mereka itu satu kemanisan dan kenikmatan datangnya daripada Allah. Jadi sikap kita tu yang kita kena buat. Jadi bukan, hak senang kita buat, hak susah kita tinggalkan. Tidak. Hak senang ke, hak susah ke, kalau yang susah itu datang daripada Allah, maka sikap kita mesti kita berubah. Jadi kejayaan seseorang tadi bergantung ke macam mana dia nak menyikapi dan menyifatkan perkara-perkara itu yang supaya menjadi seorang yang baik. Perubahan itu boleh berlaku, Masya Allah. Jadi kepandaian tadi, dia tidak IQ tadi, dia menjayakan seseorang. Dia tidak. Sebab tu kita dengar orang-orang pandai pun, Masya Allah, boleh terjerumus juga kepada perkara-perkara yang tidak disukai. Walaupun dah masyhur dah, ni pelajar terpandai, boleh masuk Oxford University dengan usia yang... Tapi kehidupan selepas itu menjadi kehidupan yang lain. So, kepandaian tidak menjamin kesejahteraan dan kejayaan, tetapi perubahan pada sikap dan sifat itulah penentu 80% kejayaan. Okey, inilah. Jadi sebab itu, jadi perubahan faktor yang membawa kepada perubahan, iaitu 80 daripada sikap dan hati kita. Islah ialah untuk mengubah sikap dan hati kita. Jadi kita islah tu sebab apa? Sebab kita nak ubah hati kita dan kita nak mengubah sikap kita. Pengislahan tadi. Hadis terakhir di dalam kitab, kitab Beriman dengan Takdir. Hadis yang ke-46, bracket 46, hadis 124. Segala yang berlaku adalah sesuatu ketetapan di dalam pengetahuannya. Ketetapan sahaja saya tak sebut dalam pengetahuannya, iaitu dalam takdir dan ilmunya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, la yazalu yusibuka kulla amin waja'un minasyati al-masmumati allati akalta. Qala ma asabani syai'un minha illa wa huwa maqbun alayya wa adamu fi tibati tinatihi. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau berkata, ya Rasulullah, sentiasa menimpa Tuan setiap tahun sakit. Maknanya sakit Tuan makin datang, makin bertambah, disebabkan kambing yang dibubuh racun yang Tuan telah memakannya. Nabi bersabda, tidaklah menimpa sesuatu apapun ke atasku, melainkan apa yang telah ditetapkan ke atasku, sedangkan Adam alaihissalam pada waktu itu belum lagi dicipta. Kan macam mana nasihat 4 orang sahabat tadi kepada Ibnu Dailami. Apa dia? Dia beritahu Ibnu Dailami, 4 orang sahabat tadi, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, lagi siapa? Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah al-Yaman dan Zaid bin Sabit. Iaitu sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang telah ditetapkan untuk menimpa kamu, pasti dia akan mendatangi kamu, dan sesuatu itu tak akan mendatangi kamu jika dia tidak telah dituliskan. Jadi Nabi kata semua itu telah ditulis oleh Allah SWT. Kambing beracun yang Nabi makan,
Kambing beracun ni apabila Nabi SAW sampai di Khaybar. Masa tu Nabi nak menakluk Khaybar, Nabi sampai di Khaybar. Seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab dan suaminya bernama Salam telah menjemput Nabi menghadiri jamuan makan di waktu malam. Di sini banyak hukum-hukum kita dapat istimbatkan bahawa sembelihan di sini saya tak sabitkan hukum di situ, tapi ulama mengatakan sembelihan ahli kitab, ahlul kitab boleh kita makan. Sembelihan daripada orang musyrikin kita tak boleh, orang yang syirik tak boleh, tapi yang mana sebelum ni datangnya kitab kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, ada saya beritahu dahulu. Jadi makan tazidu ainaya jamala, tazidu ainaya jamala hina araq. Telah bertambah kecantikan kedua mataku sewaktu melihat dikau. Okey. Tazidu ainaya jamala hina araka. Calo. Itu syair cinta. Okey. Jadi makan kambing beracun. Jadi mereka ni datang jemput Rasulullah untuk makan. Sedangkan kambing itu telah diletak racun. Racun yang paling kuat. Racun yang paling kuat diletakkan racun tadi. Ada 2 orang sahabat telah syahid kena makan racun tersebut. Telah syahid kena makan racun tersebut. Di sini ada perbahasan sedikit. Okey, apa maksud dia? Ya, kita tengok dalam perkara ni, Nabi bagi pihak Nabi maafkan pada masa tu. Jadi 2 orang sahabat, jadi kena kisahlah Yahudi tadi, dihukum dibunuh. Nabi maafkan, dan ada tempat ada riwayat dia kata Nabi maafkan perbuatan dia tadi, dan ada tempat ada riwayat mengatakan Nabi telah kenakan hukum kisas kepada Yahudi tadi. Bagi pihak Nabi maafkan, tapi dalam hukum Tuhan ke atas Nabi maafkan. Tapi oleh kerana benda ni berlaku ke atas Nabi maafkan, walaupun dia buat begitu, tetapi oleh kerana perbuatan tadi menyebabkan kematian, maka kisas telah dikenakan. Dan akan dapat nanti baca 2 riwayat yang berbeza. Ada kata Nabi maafkan, kenapa pula Nabi kena kisaskan? Maafkan tu sebab atas diri Nabi. Berlaku benda ni ke atas diri Nabi, tapi Nabi menjalankan hukum sebab atas kematian orang lain. 2 orang sahabat, kematian orang lain. So Nabi hukumkan. Dan kita akan tengok di dalam bab qadha nanti, jilid ke-8. Jilid ke-8. Sekarang jilid ke-8 tak siap lagi. Dah siap, dah cuma typing dalam suruh pelajar yang menaik tu, terjemahan sudah menaik. Cuma di dalam syarahan masih lagi, sebab kita tunggu. Tak apa, yang pernah pergi sekolah terpaksa kena pergilah. Saya pun akan sudahkan 7.30. Tak apa, saya dah beritahu, tuan-tuan boleh lihat selepas itu. Tuan-tuan, Masya Allah, dengan kerja tuan-tuan lihatlah selepas ini, insya Allah dia ada lagi rakaman ni. Tuan-tuan boleh simpan perkara rakaman ini, insya Allah. Teruskan, Masya Allah. Okey, jadi ialah Nabi kenakan kisas lah. Nabi kenakan kisas lah ke atas orang tadi, Yahudi tadi, perempuan Yahudi tadi. Jadi bagi pihak Nabi, Nabi maafkan. Nabi maafkan sebab satu berlaku pada Mufti Zainul Abidin. Benda ni berlaku kepada anak Mufti Zainul Abidin di Faisalabad. Masyayikh dalam dakwah kita lah, Mufti Zainul Abidin. Jadi anak dia, ada satu orang masuk ke madrasah, dia telah bawa parang besar. Jadi parang besar tadi dia nak tetak lah, nak pukul dan nak tetak anak Maulana. Jadi Maulana Yusuf rahmatullahi alaih pegang parang tadi dengan tangan dia, kenalah parang tajam kan, tangan dia cacat, luka lah, luka yang begitu dalam menyebabkan tangan dia tadi walaupun sembuh tapi masih lagi cacat. Jadi masa tu Faisalabad menunggu keputusan lah,
Keputusan dia atas mufti nak qisas atau tidak. Mufti kumpulkan orang dan mufti buat ceramahan dan mufti kata saya maafkan perbuatan itu. Bagi saya dan pihak anak saya maafkan perbuatan orang yang telah melakukannya. Jadi bagi orang yang kena tadi dia boleh dimaafkan lah. Jadi dia dimaafkan. Nabi bagi pihak Nabi maaf. Tapi Nabi pihak kisos itu, maka Nabi jalankan tugasnya. Okey. Jadi Salam menghadiri jamuan makan di waktu malam. Daging kambing yang dihidang kepada Nabi ditaruh racun, dibubuh racun. 2 orang sahabat telah meninggal disebabkan racun itu. Nabi diwahyukan mengenai racun itu setelah sedikit racun itu masuk ke dalam badan Nabi. Nabi dah makan dah, baru wahyu datang menyatakan kambing tadi, tapi 2 orang sahabat tadi dah matilah. Dah matilah. Jadi terkesanlah. Jadi maka masuklah racun tadi ke dalam badan Nabi. Masuklah racun tadi ke dalam badan Nabi. Jadi benda ni pada peringkat awal dia tak bagi kesan lah. Tapi lama kelamaan, maka dia memberi efek dan kesan dengan jangka masa yang panjang. Kesan itu terzahir setelah ayat dia kompleks. Jadi kesan itu terzahir setelah seorang terjatuh dari pokok. Kemungkinan setelah 30 tahun dia akan merasa kesannya. Maksudnya satu orang saya dia jatuh daripada pokok. Ni saya cerita tentang pakcik saya di sini. Dia jatuh pokok 30 tahun. Tapi barulah pinggang dia tu sakit, jadi bongkok. Dia jadi bongkok, pinggang dia sakit. Sebab kesan dia 30 tahun selepas itu. Selepas itu 30 tahun kesan dia. Saya masa budak-budak dulu main bola. Masa umur 12 tahun, tahun 80 main bola. Pap, kaki kanan saya remuk. Dengan sebab belaga bola tu kan, bola di tengah, dia sama-sama tekan bola. Pap, begitu. Bola tengah, top, kaki saya remuk. Pergi saya bomo tu, Masya Allah, bagus dia bomo patah. Pergi berubat dengan bomo. Allah Ta'ala Masya Allah bagi kepada yang patah-patah ni dengan bomo lah. Doktor pun pakai bomo juga patah. Ada kat Kelantan tu, ada di Tanah Merah tu. Dia scan melalui ibu kaki je. Dia scan kat ibu kaki tu, dia kata kau patah 3 ni. Ada kawan tu, dia pergi, dia main bola. Lepas tu dia terjatuh masa main bola tu. So muka dia ni patah 3 tau. Pergi hospital scan tak nampak dia patah. Nampak patah 1 saja. So hospital scan tak nampak patah. Lepas tu dia pergi kat bomo tu kata 3 patah ni. Baru pergi scan balik hospital baru nampak 3 patah. So bomo scan dengan tangan ni, scan dengan kaki je. Tak payah pakai scanner je. Tak payah pakai scan yang doktor scan pun tak nampak. So bomo scan kat kaki, dia kata patah 3 ni. Patah 3. So bomo patah, Masya Allah, Allah bagi. Kita bunyi bomo tu, bunyi dukun tu takut. Tak apa, bukan lah. Dia Allah Ta'ala bagi pada mereka qiyadah tadi. Allah bagi ilmu ni pada mereka. Khair, tak apa. Jadi kesan itu terzahir setelah seorang yang terjatuh daripada pokok, kemungkinan selama 30 tahun. Kaki saya ni, saya kebas dah sekarang. Duduk lama kemas. Duduk lama sebelah kanan kebas. Dia tak kebas dua-dua, sebelah kanan ni kebas. So kesan efek dia tahun 80. Ni sekarang 2020, 40 tahun lepas tu. Khair. Kerana itu Nabi selalu melakukan bekam untuk mengeluarkan darah kotor yang berada dalam badan Nabi. Nabi bekan dia macam tu. Ulama mengatakan berdasarkan peristiwa ini Nabi mendapat fadilat syahid maknawi, syahid secara maknawi. Jadi ada satu orang tu syahid dunia akhirat, itu dalam peperangan jihad lah. Dalam peperangan jihad, maka syahid dunia akhirat. Jadi sebab benda ni kena semasa Nabi di dalam berjihad, di dalam qital. Nabi berada dalam qital. Nabi dalam qital. Jadi masa tu perubahan ni
Sebab itu mendapat syahid maknawi. Tak, bukan saya jatuh pokok. Pakcik saya jatuh pokok. Saya kena bola. Saya kena bola. Jadi habis dah beriman dengan takdir. Sudah habis kisah beriman dengan hadis-hadis beriman dengan takdir. Semoga Allah SWT memudahkan kita, dan tuan-tuan boleh tengoklah, boleh baca, boleh buat ulang kaji tempat-tempat yang telah saya jelaskan dahulu. InsyaAllah seterusnya kita pergi pada bab yang keempat. Kita bab yang keempat, iaitu beriman dengan babul isbati azabil qubur. Bab sabitnya azab kubur. Bab sabitnya azab kubur. Perkara yang fasal pertama, perkara yang bersangkut paut dengan rukun iman dan penting untuk kita beriman dengan ialah beriman kepada kematian. Maknanya kita yakin bahawa yakin pada kita, yakni kita iman kepada kematian. Suatu hari nanti kita akan mati dan wujudnya azab kubur. Wujudnya azab kubur. Ada azab di dalam kubur. Musannif, yakni pengarang, bawakan bab ini kerana ada golongan yang mengingkari azab kubur. Okey, oleh pengarang ni ialah pada tahun kurung ke-8. Mishkat adalah ulama muhaddis pada tahun kurung ke-8, tahun 700 lebih. So tahun kurung ke-8. Masa tu kenapa bab ini dibentuk? Kenapa terbentuknya topik ini? Sebab adanya pengingkaran orang-orang Islam terhadap siksaan di dalam kubur. Mereka tak percaya kepada siksa kubur sebab mereka percaya kepada akal. Macam mana boleh adanya siksa dalam kubur? Macam mana ada api dalam kubur? So, yang mana tak boleh masuk akal. Jadi, oleh kerana belajar ilmu mantik dan falsafah ni terlampau kuat, mereka menafikan. Mereka mengatakan perkara yang mana akal tak boleh faham, maka kita tak boleh terima. Hadis yang mana disebut oleh Nabi yang tak boleh difahami oleh akal, maka tolak. Hadis yang kita terima ialah hadis-hadis yang mana bersangkut paut dengan kefahaman kita melalui akal. Akal kita faham, maka hadis itu kita faham. Agama kita tak boleh faham hanya semata-mata dengan akal. Kita kena faham dengan nakal. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi perlu kita meyakini walaupun dia bersalahan dengan akal. Tapi oleh kerana, sebab tu saya katakan timbulnya fahaman-fahaman Mu'tazilah setelah pengajian ilmu mantik dan falsafah ni masuk kepada orang Islam. Itu salah satu kelemahan dia. Banyak lagi kemanfaatan dia. Cuma di situ kelemahan yang ketaranya di situ. Okey, jadi ada berlakunya pengingkaran manusia terhadap sabdaan-sabdaan Nabi. Jadi maka pengarang ni telah meletakkan satu topik, bab sabitnya azab kubur. Maknanya azab kubur ni ada, bukan tak ada sebagaimana yang dinafikan oleh sesuatu kaum. Ulama-ulama, pengarang-pengarang yang mengarang kitab tersebut, maka dia akan topikkan, kita panggil dia terjematul bab. Dalam hadis ini kita panggil dia terjematul bab. Imam Bukhari dia ada topik-topik dia dalam hadis-hadis yang dibawa, ada topik-topiknya. Begitu juga pengarang-pengarang dibawanya topik dan dikumpulkan hadis tersebut mengikut satu-satu topik. Dan topik itu mungkin berlaku pada zaman tersebut. Pengingkaran orang-orang dahulu kepada sesuatu perkara yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebab itu dia highlightkan bab sabitnya azab kubur. Maksudnya ada golongan yang tidak percaya kepada azab kubur. Kenapa kubur ditakbirkan dengan azab, sedangkan kubur pun adanya nikmat? Ini perkara kedua. Nikmat dalam kubur dan azab dalam kubur. Begitu. Ada dua benda yang nak di-highlightkan. Satu, bahawa kubur tu ada azab.
Dan bukan setakat azab saja. Bukan setakat azab saja, tetapi adanya nikmat. Tak apa, boleh sambung. Yang minit ke berapa tuan-tuan tengoklah, minit ke berapa tuan-tuan sambung. Tuan-tuan boleh tengok selepas tu. Okey. Jadi musannif, iaitu pengarang. Musannif ni pengarang lah. Bawakan bab ini kerana ada golongan yang mengingkari azab kubur. Di dalam kubur bukan sahaja azab, bukan azab saja, bahkan wujudnya ganjaran, nikmat-nikmat dan ganjaran. Jadi cuma kenapa kita kata bila sebut kubur azab, bila kubur nampak hantu. Nampak hantu. Di dalam kubur bukan azab saja, bahkan ganjaran juga wujud. Tetapi apabila ditakbirkan, disebut tentang kubur, maka ditakbirkan azab. Kubur, sebut kubur, semua berdiri bulu roma. Bila kita lalu, kita seorang-seorang tengah malam ni, kat kampung kita ni, kat madrasah ni, belakang madrasah pagar tu je kuburnya. Tapi tak apa, tiada kubur lama dan kubur baru. Ada banyak kubur-kubur lama kat madrasah kita kat Kelantan ni, madrasah Tahfiz Diniyat Lil Banat ni, madrasah Alimah di sini ni, belakang pagar tu je kubur lama. Tapi orang kata sejuk, budak-budak belajar agama kat sini, kami rasa sejuk. Kubur. Jadi takut juga bila kita lalu kat kubur tu. Bila kita lalu kat kubur, kita takut juga. Lalu seorang lagi takut. Tengah malam lagi takut. 2, 3, 4, 5 tahun lepas bulan puasa. Kan kita orang datang sembahyang kat surau. Saya balik tu, ada Pakcik Ilyas, nama ni Pakcik Ilyas. Ni Pakcik Ilyas ni Ilyasnya. Dia tidur di balasah kita. Dia orang Thailand, tapi dia buat kerja, buat tukang rumah, dia buat seorang je. Tapi dia akan tidur di surau kita. So selepas sembahyang tarawih, dia bawa basikal dia. Dan daripada kubur tu ada benda melompat. Pam, berbungkus putih melompat. Pucuk, tu pocong melompat. Pam, daripada kubur. Dia tengok hantu, dia pun lari. Lari, dia pun cerita kat kita orang. Kat kubur tu ada pocong, dia kata. Jadi orang kampung takut apa kat kubur, sebab dia duduk tengok hari-hari dah kubur. Satu malam esok, usik pula. Pocong ni usik pula orang. Dia usik satu orang. Kawan tu kejar pocong tu. Dia kata, mana ada hantu bulan puasa. Dia pun kejar pocong. Pocong tu dikejar oleh manusia. Bukan pocong sebenarnya, budak-budak dia berupa hantu pocong. Dia kena kejar. Lepas tu kan kat kubur ni kan banyak nisan-nisan. Nisan-nisan dia pun lari. Aduh. Dia tersempat dengan batu, terpijak batu ke, terkena batu ke, nak lari ni sebab manusia tadi kejar tu pocong tu. Dia nak ketuk dah pocong tu. Pocong tu bertempik. Jangan. Apa? Pocong tu anak tiri dia. Pocong tu anak tiri dia. Nasib baik dia kata kau tak kena ketuk kat aku. Nasib baik kau tak ketuk kat tu. Jadi sebab malam pertama tu dia dah buat, terkena satu orang, dia berasa berjaya lah. So malam kedua dia usik lagi. Kat kubur kat kampung kita ni, dia usik lagi. Usik orang kampung. Orang kampung takut apanya. Dia duduk lalu hari-hari kat situ, tak tanah tengok hantu pun kat kubur. So tiba-tiba ada hantu kubur pula. Ada pocong pula. Dia kena kejar lah. Kena kejar pocong, kena kejar kat manusia. Jadi ditakbirkan dengan azab. Bila tengok kubur, telah melambangkan satu azab kubur. Semua dah gerung. Gerung tu, kegerunan itu kita panggil dia azab. Sebab itu lihat kubur tadi azab. Jadi mendengar perkataan kubur itu sudah menakutkan. Ketakutan itu juga suatu azab. Ketakutan itu juga suatu azab. Okey. Golongan Mu'tazilah mengingkari azab kubur. Golongan ini dia mengingkari azab kubur. Golongan ini hanya menerima hadis apabila ia tidak bertentangan dengan akal di dunia. Bertentangan, diterima hadis yang mana tak bertentangan dengan akal. Kalau hadis itu bertentangan dengan akal, dan kadang-kadang agama ni
Dia tak boleh tengok akal. Dia kena tengok naqal, apa yang Nabi sabdakan dan apa yang Allah firmankan. Kita buat laukana fid din ra'yi, jika agama diterima dengan akal, nescaya menyapu khuf bagi orang yang memakai khuf untuk mengambil wuduk, maka sapunya mesti pada tapak kaki, bukan di atas kaki. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Contohnya apabila seorang itu disakiti, tetapi di dunia ini jasad. Cuma begini, dunia ni kita tengok sakit tadi pada jasad. Dunia ni kita tengok kesakitan tadi pada jasad. Asalnya jasad lah. Di dunia ni ada dua, roh dan jasad. Tapi manusia melihat kepada jasad. Manusia tidak lihat kepada roh, kerohanian. Sedangkan rohani kita lemah, rohani kita tak elok. Tapi orang tak tengok. Sebab dunia ni orang tengok semua pada jasad. Semua nak cantik, semua nak putih, semua nak cantik, semua nak putih, semua nak lawa. Tak ada yang tak nak. Jadi semua orang melihat pada luaran. Kalau dalam IG tu semua tunjuk semua senang. Tunjuk semua senang lena. Orang berniaga tunjuk duit banyak. Dia tak tahu belakang tu macam mana dia kena buat usaha. Sebab dia akan tunjuk, dia show off kan benda yang sedap-sedap, benda yang senang-senang. Sedang hakikatnya sebaliknya. Hakikatnya sebalik. Kita jangan tuan-tuan, jangan sangat masuk banyak IG tuan-tuan. Tunjuk ni lah, tunjuk ni lah, tunjuk ni lah, tunjuk ni lah, tunjuk ni lah. Show off kan pada orang. Ada mata-mata yang tak suka. Pandangan-pandangan mata yang tak suka. Jadi banyak tak perlu kita ceritakan. Sekarang semua nak cerita kat IG saja. Semua cerita kat FB saja. Tak cerita kepada Allah. Bawa Karkusari dan laporan ini pada Allah. Dan Allah sangat suka. Kita tak perlu cerita kat IG dan tak perlu apa-apa. Ustaz, nikmat Allah itu perlu kita sebarkan. Yalah, taklah yang terlampau buat sangat, buat apa nak sebarnya. Begitu. Gunakanlah dia dengan sebaiknya. Okey. Jadi asalnya di dunia ini adalah pada jasad. Kubur pada roh. Di syurga dan neraka, nikmat atau azab pada roh dan jasad. Jasad dan roh dua-dua di dalam syurga, di akhirat. Tapi di dalam kubur ialah pada jasad, pada roh, dan di dunia pada jasad. Jadi sebenarnya penyiksaan dalam kubur ialah pada roh. Diseksa tadi pada roh, bukan pada jasad. Kadang-kadang ada pada jasad, terkesan pada jasad. Kita dengar cerita, kubur itu digali, macam ada kesan daripada pukulan. Kadang-kadang ada efek dia di dalam. Tapi sebenarnya azab atau nikmat yang dikecapi oleh seseorang itu dalam kubur ialah pada rohnya. Di akhirat, azab dan nikmat itu dikecapi oleh jasad dan roh. Di dunia hanya pada jasad. Di dunia pada jasad, di kubur pada roh, dan di akhirat pada roh dan jasad. Di akhirat pada roh dan jasad. Okey. Jadi contohnya apabila seorang itu disakiti, maka jasadnya akan berasa sakit. Manakala di alam barzah, penyeksaannya pada roh juga memberi kesan kepada jasad. Di syurga dan neraka, seksa dan nikmat kepada kedua-duanya, roh dan jasad. Kubur ialah tempat simpan jasad, dan barzah, kita panggil alam barzah, tempat simpan roh. Tempat simpan roh. Tempat simpan roh. Jadi maksudnya azab adalah pada roh. Jadi sebab itu dia syarat ittifaqi. Keluar pula dah syarat ittifaqi, syarat secara sepakat. Nabi kata apabila seorang tadi masuk kubur, maka datanglah malaikat muka dan nakir untuk bertanya. Maksudnya kebanyakannya bila orang mati tanam kat kubur. So malaikat kalau tak tanam kat kubur,
tak tanyalah. Misalnya satu orang mati dalam lautan, satu orang mati dimakan oleh binatang buas. So jasad dia dah tak masuk kubur. Jasad dia dimakan oleh binatang buas. Mati dibahang oleh harimau. Mati dalam binatang buas. Tak kalau mati dalam sungai, tak apalah, sungai itu kubur dia. Tapi Nabi kata apabila seorang itu masuk dalam kubur, maka datanglah dua malaikat akan bertanya. Jadi itu syarat ittifaqi. Tu pula ittifaqi, bukan ihtirazi. Ihtirazi ni mesti masuk kubur baru tanya. Kalau tak masuk kubur tak tanyalah. Kalau tak masuk kubur tak tanyalah. Mesti masuk kubur dan tanya. Tadi tak masuk kubur tak tanyalah Ustaz. Tak. Jadi pada roh. Jadi pada jasad. Jadi itu tentang kubur lah. Bila masuk di kubur tadi. Jadi pada apa yang saya nak cerita di sini. Jadi kalau orang tu dia mati dimakan oleh atau mati terbakar. Wa'yazubillah, mati terbakar. Jadi jasad dia tak dikuburkan lah. Jadi tak ada pertanyaan lah kepadanya. Tak. Tanya soalan-soalan kubur pada roh. Marabbuk, ma taqulu fi hadzal rajul, ma dinuk. Itu pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Syarat ittifaqi, syarat ijtimai. Maksudnya syarat ittifaq ni bukan kebetulan. Saya tak terjemah syarat ittifaqi itu syarat kebetulan. Syarat sepakat. Banyakkan sepakatnya begitulah. Sepakat tu atas kebanyakan. Jadi kebanyakan, sebab tu kita kata sepakat ulama. Jadi kebanyakan ulama berpendapat begitu. Sepakat ulama. Ittifaq tu sepakat. Jadi secara sepakatnya biasanya mati tu tanam dalam kubur. Tapi kalau tak mati, tak tanam dalam kubur pun tetap ditanya oleh malaikat juga, iaitu pada roh. Sebab itu muamalah di kubur ialah pada roh. Dan di sini saya bawa satu kisah peristiwa berlaku seorang lelaki daripada Qatar bertongkat. Kenapa satu orang Arab dan jemaah Arab, saya tengok dia bertongkat. So kita berhenti di situ dululah. Kita janji cuma 1 jam sahaja waktu pagi sekarang. So kita tengoklah insya-Allah 1 jam pada waktu pagi. Nanti kita sambung esok hari Jumaat pagi insya-Allah. Dan saya rasa Jumaat malam pun saya nak buat Jumaat pagi dan Jumaat malam. Jumaat malam ni ganti hak yang saya tertinggal insya-Allah. Jumaat pagi, esok insya-Allah pagi kita jumpa pada Jumaat pagi. Dan insya-Allah saya sempat baliklah habis program, habis pergi urusan di pejabat tanah tu. Dalam pukul 12 saya akan bertolak lah ke Kuala Lumpur. So pagi esok kita berjumpa lagi insya-Allah pada 6.30 juga, 6.30 hingga 7.30. Tapi hari esok kan tak apa, kita berjumpa macam biasa je lah, iaitu pada 6.30 ni terlalu cepat lah. Nak sembahyang pun, nak wirid pun tak sempat. Kita lagi pergi sembahyang masjid jadi lewat pula. Jadi kita jumpa 6.45 sampai pukul 7.30 ke 6.45 ke sampai 7.45. Tapi yang lain tu setuju saya, kita 6.45 lah. Hari ni saya nak buat urusan cepat sikit. Dah mengajar lagi di madrasah. Cuma madrasah ni tak mula lagi. Mula pun datang peringkat-peringkat saja. Sebab tu saya kata bulan 6 ni kita habiskan dulu. Bulan 7 ni kita tengok keadaan dia. Saya masih mengajar di madrasah. Cuma kedatangan tu pihak madrasah tadi kan kita buat minta. Sekarang kita minta iaitu orang-orang yang tahun 8, budak-budak tahun final year datang dengan SOP lah. Sebab madrasah kita boleh muat 400 orang. So dia boleh datang 100 orang atas SOP tu kita boleh mengajar tahun atas lah. Jadi kita ada, sebab kita nak mengajar, kita tak mengajar online pelajar-pelajar kita. Kita bagi kerja saja. Kita nak mirip akrab ila sunnah. Itu tak apa, itu keputusan madrasah, kita ikut je. Ada tuan-tuan ni, saya mengajar tuan-tuan dengan mudah. Okeylah. Jadi insya-Allah kita berjumpa 6.45 pagi esok sampai 7.45. Jadi siapa-siapa yang nak bekerja apa semua tadi, tapi orang Kelantan free dah esok. Jadi orang yang bercuti hari Jumaat tu dia free, so kita boleh teruskanlah. Dan malam saya akan sambung untuk pengajian saya untuk ganti pada satu hari yang saya tertinggal tu. Khair, masya-Allah. Lepas tu hari Sabtu
kita akan buat daurah Sabtu dan Ahad lagi lah. Pada Sabtu dan Ahad kita buat daurah. Cuma Ahad pagi tu mungkin orang-orang yang cuti, orang yang bekerja di Ahad pagi tu dia tak sempat lah. Maka dia lihat semula rakaman daurah tadilah, rakaman secara private. Daurah nombor 3 kita. Tapi untuk bulan 7 nanti, bila kita adakan daurah, bulan 7 nanti bila kita ada daurah, saya berittifaq. Saya buat keputusan daripada pengesyoran kawan-kawan, kita akan buat Jumaat malam, Sabtu pagi, Sabtu malam dan Ahad malam. Ahad malam. Kita tak buat Sabtu tengah hari. Ada orang kata dia masih bekerja Sabtu tengah hari. So kita buat Ahad Jumaat malam. Ini untuk bulan 7, daurah bulan 7. Jumaat malam, Sabtu pagi, Sabtu malam, Ahad malam. Okey. Tapi kalau bila dah open pula, mungkin benda tu boleh berubah balik. Bila dah open, benda tu dah berubah balik. Mungkin Sabtu malam tak boleh buat. Kita ada malam Sabtu Zahari, malam markas, malam perhimpunan mingguan. Tapi tak apa, saran tak boleh lagi berhimpun minggu-minggu lagi secara beramai-ramai. Okey, kita jalan dulu bulan 8. InsyaAllah fasal daurah yang keempat itulah saya cerita daurah. Daurah yang ketiga tetap kita berjalan sama. InsyaAllah kita akan berjumpa di daurah. Pada yang belum berdaftar lagi, kita boleh berdaftar lah. Nanti admin akan bagi kod number. Pada yang telah berdaftar, admin akan bagi kod number esok lah. Esok tu admin bagi kod number, atau malam ni admin akan bagi kod number. Tuan-tuan boleh masuk lah untuk private FB tadi pada daurah kita insyaAllah. Wallahu'alam. Aku liqawli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Mudah tulis untuk makcik